221 264. Okey, kawan-kawan semua, insyaAllah kita ada sikit modul kita nak main. Minta semua scan dan cuba jawab soalan yang ada dekat dalam. Orang pertama yang dapat jawapan, insyaAllah ada ganjaran. Cuba teka tajuk hari ni apa? Dapat tak? Boleh jawab kan? Dah boleh jawab ke? Ayo jawab. Orang pertama yang dapat jawapan nanti insyaAllah ada ganjaran. Tanya Ifina. Ya, hari ni kita akan belajar. Kita akan go through, kita akan belajar tentang tajuk pendidikan di Malaysia. Tajuk ni sangat-sangat berat dan panjang, jadi bersabarlah dengan kami ya. InsyaAllah objektif pembelajaran pada hari ini kita akan belajar dan kita seharusnya faham, seharusnya dapat. Semua ready kita teruskan Okey, yang pertama kita akan fahami sejarah pendidikan di Malaysia dari zaman sebelum merdeka sehingga kini. Okey, dan yang kedua, kita mampu membuat perbandingan sistem pendidikan sebelum dan juga selepas merdeka. Seterusnya, kita dapat mengenal pasti sebab dan tujuan penubuhan pelbagai aliran sistem pendidikan mengikut kaum di Malaysia. Dan yang paling penting, kita dapat mengenal pasti pelbagai agenda pembangunan pendidikan Malaysia sehingga kini yang dirancang dan dilaksanakan oleh kerajaan. Kita akan belajar tentang pendidikan daripada sebelum merdeka sehingga kini, insyaAllah. Okey, seterusnya kita terus kepada yang pertama sekali, yang paling baby dan paling basic kita akan belajar. Paling asas kita akan belajar tentang sejarah sosial pendidikan di Malaysia. Okey, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah satu pendekatan saintifik yang mengkaji tentang cara manusia berinteraksi dengan kumpulan dan juga institusi masyarakat dan mengadaptasi diri dalam persekitaran budaya tersebut. Sosiologi adalah satu kajian saintifik yang mengkaji cara kita berinteraksi dengan kumpulan dan juga institusi masyarakat dan cara kita beradaptasi dengan persekitaran budaya di sekeliling kita. Okey, itu sosiologi. Apa pula pendidikan? Pendidikan adalah sebuah proses sosial yang melatih individu masyarakat untuk menjadi rakyat yang lebih berdisiplin, berpengetahuan, berguna dan berupaya menyesuaikan diri. Okey, apa fungsi pendidikan dan juga sosiologi? Pendidikan, kita kena belajar, kita kena kaji pendidikan sebab pendidikan adalah sebuah supaya kita dapat memahami proses pendidikan itu sendiri dan juga tahu cara interaksi antara individu dengan persekitaran budaya kita. Dan juga sosiologi pula adalah sebuah kajian fenomena sosial dan juga hubungan asas antara sistem pendidikan dengan seluruh organisasi sosial menggunakan teori sosiologi dan juga pendidikan. Seluruh organisasi sosial itu merujuk kepada interaksi antara individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat dan juga masyarakat dengan organisasi. Okey, kesimpulan dia. Kenapa kita kena belajar sejarah dan juga pendidikan? Ada jawapan guys. Okey, sejarah sosial dan pendidikan dua-dua ni penting dan berkait kerana supaya kita dapat tahu kesan dan juga implikasi peristiwa sosial which is yang merujuk kepada sejarah, peristiwa sosial dan juga kesannya terhadap keseluruhan masyarakat Malaysia. Okey, seterusnya kita sambung kepada
kita teruskan dengan sistem pendidikan tradisi dan moden Malaysia. Okay, nama saya Nausar Syahira binti Rosli. Sebelum kita mula, kita tengok sedikit videonya. Dia panjang 10 minit, tapi kita tengok selama 3 minit saja. Kami nak lagi. Tak cukup ke? Nanti boleh cari sendiri. Ada masa free boleh tengok. Okey, ini adalah gambaran pendidikan pada zaman dahulu, di mana mereka belajar asas-asas dalam asas-asas saja. Tak ada belajar macam kita sekarang ni sampai diploma, tak ada kan. Jadi saya nak salah seorang daripada awak semua keluarkan satu ciri pendidikan pada zaman dahulu. Siapa yang dapat jawapan yang apa yang saya nak akan dapat KitKat. Berikan satu ciri pendidikan berdasarkan video tadi. Apa yang mereka belajar? Apa yang mereka belajar? Tulisan apa yang dia orang guna? Tulisan Jawi. Ramai pula. Okey, sebenarnya tulisan Jawi. Saya tertarik dengan video tu sebab tulisan Jawi. Orang zaman dulu belajar tulisan Jawi tak sama macam kita. Kita belajar Jawi tapi bukan asas. Sebab kita belajar bahasa Melayu tu kan. Okey, kita terus pada pendidikan sebelum penjajahan British.
Okey, pendidikan pada zaman dahulu, pendidikan tu lebih tidak formal. Dia pembelajaran secara tradisional. Ada yang mengikut generasi ke generasi. Ada ayah yang ajar anak, sekeliling mereka je lah yang mengajarkan ilmu agama tersebut. Dan pendidikan zaman dahulu memang berfokus kepada agama lah, sebagai pengajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis. Sebab apa? Sebab apa mereka belajar agama pada zaman dahulu? Kenapa agama dulu? Kenapa tak belajar matematik ke? Agama sampai dulu. Ada yang nak jawab? Aku buat sikit yang baju coklat kat belakang. Panduan hidup. Okey. Sebenarnya pendidikan zaman dahulu bertumpu pada agama sebab tanah Melayu ni menerima pengaruh daripada pedagang Arab dan India. Sebab itulah daripada orang Arab yang datang ke tanah Melayu ni, dia mengajar sikit. So daripada situ asasnya kita daripada agama Islam lah. Dan pendidikan mereka ni berlangsung di surau, masjid dan rumah tok guru. Kalau pendidikan yang formal lebih tertumpu pada sistem pondok lah, yang diterajui oleh imam, tokoh agama dan ulama tempatan. Pelajar yang masuk sistem pondok ni, mereka belajar mengenai pengajian agama, tetapi bila mereka belajar, bila habis belajar, mereka akan membawa gelaran ustaz dan mereka pula boleh mengajar pada orang lain. Dan sistem pondok pada zaman dulu kira macam value dia tinggi lah. Pada zaman dulu orang belajar kan. Okey, kenal tak lagi? Kenal tak gambar-gambar ni? Boleh bagi tahu yang atas sekali apa? Sebelahnya? Bawah? Niru. Dia ada 3 nama, Niru, Tampi dengan Padang. Maksudnya untuk beras lah kan? Dan seterusnya keris. Gambar ni menunjukkan bahawa orang zaman dahulu pendidikan dia juga bertumpu pada kemahiran hidup. Mereka belajar nak bertukang, nak tangkap ikan guna apa. Kita kuranglah sikit sebab semua dah ada kan. Beli ikan pun boleh order ikut Grab. Okey, untuk semasa penjajahan British, kalau kita tengok gambar ni, ini adalah pendatang lah daripada China dan India. Mereka datang sebab mereka nampak peluang untuk hidup dekat sini. Dan British pun dia macam beri pendatang dia datang sebab dia nak gunakan tenaga mereka untuk keuntungan mereka lah. Disebabkan kemasukan imigran buruh daripada China dan India ni, masyarakat di tanah Melayu dia jadi majmuk. Kalau dalam buku dia ada tulis perkataan heterogenis, yang bermaksud masyarakat yang berbilang kaum. Disebabkan dan sistem pendidikan dia mengalami perubahan disebabkan British ni mengamalkan dia mengasingkan penduduk-penduduk di tanah Melayu ni ikut kaum. Sebab dia nampak orang Cina ni bagus untuk bahagian ni, orang India bagus bahagian ni, dan orang Melayu bagus untuk bahagian ni. So dia nak kekalkan kuasa dia tak nak masyarakat ni bersatu. Jadinya dia mewujudkan kluster-kluster di bahagian tertentu. British ni sebenarnya dia tak naklah orang Melayu maju. Sebab dia macam ikutlah hiduplah tahap mana yang kita ada saja, tak perlu biar ada orang je maju, biar ada orang je kaya. Tapi pembesar-pembesar Melayu, sultan-sultan lah, mendesak untuk berikan pendidikan pada orang Melayu ni. Tapi British tak nak. Dia nak bagi yang asas saja, tapi atas dasar politik kerajaan, British ni bagi jugalah pendidikan pada orang Melayu. Orang Melayu je lah. Orang Cina, orang dia tak bagi lagi. Tapi bila dia dah buat dasar pecahan perintah, pengasingan berlaku, dia bagilah juga pendidikan tu. Okey, inilah dasar pecahan perintah menyebabkan adanya sistem pendidikan vernacular. Dia mewujudkan asasnya 3 aliran. Aliran Melayu, aliran Cina dan aliran Tamil sebenarnya. Perbezaan aliran ni
orang Melayu duduk kampung, belajar pelajaran agama ke, pelajaran bahasa Melayu ke, cikgu pun orang Melayu. Semula orang Melayu je semua macam kita lah, orang Melayu je ada kat sini. Orang Islam je ada kat sini, tak ada orang Cina India. Dan aliran Cina India pun mereka duduk kelompok mereka lah macam kita sekarang SJTC, SJKT, macam tu lah. Itulah kalau kita tengok sekarang kesan pendidikan vernakular ni sampai sekarang masih ada dan sampai sekarang isu tu masih ada. Agak-agaknya pendidikan vernakular ni perlu tak ada dekat Malaysia. Dia sejarah tu sejarah kan. Tapi untuk mencapai perpaduan apa yang kita nak tu tak tercapai lah lagi sebab masih ada masalah perkauman. Okey, tak keluar. Okey, saya nak saya dah sebut tadi sebenarnya. Tapi nak tengok, faham tak? Cuba bandingkan ciri-ciri sekolah zaman penjajahan British. Salah. Ikut kaum. Sekolah ikut kaum. Ada orang kat tangan, kadang-kadang ada tu banyak dalam tu sebenarnya. Iklina? Tak. Dia ciri-ciri sekolah tu yang saya dah sebut tadi ada macam mana-mana sih. Naik clue. Ikut kaum. Dia sekolah ikut apa? Sekolah ikut kaum. Kuat sikit. Okey, betul. Ya. Belakang. Lokasi lain. Okey, betul. Lagi? Ada dua lagi. Lokasi. Sekolah lagi. Kurikulum. Terus berapa hari? Perbezaan kaum yang berbeza. Bolehlah, dia faham dah tu. Ada satu lagi. Yang belakang sekali kuat sikit. Betul. Bahasa, lokasi, kurikulum. Satu lagi kurikulum yang berbeza dan jenis sekolah yang berbeza. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Semua macam mana? Boleh teruskan lagi? Boleh. Tadi Cikgu Chan saja ada terangkan ciri-ciri pada zaman penjajahan British. Saya tanya, ada berapa sekolah aliran yang ditubuhkan ketika zaman penjajahan British? 4. Kan boleh jawab ramai. Setiap seorang. Betul, ada 4. Kita ada sekolah apa? Melayu, Tamil, Cina, Inggeris. Betul. Sekolah aliran ni ataupun sekolah vernacular ni mereka menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Okay, pertama kita ada sekolah aliran Melayu. Saya nak seorang bagi baca. Siapa nak baca? Saya. Okey, Iklina. Ikut awak. Sekolah aliran Melayu ditubuhkan oleh Inggeris mengekalkan kedudukan mereka dengan bantuan raja. Kurang mendapat Yang belakang tu apa? Melayu tempatan kerana perasaan benci terhadap penjajah dan bantahan terhadap pentadbiran Inggeris di tanah Melayu. Terletak di bawah bandar, jauh dari tempatan atau perkampungan Melayu. Awal pertumbuhan hanya tertumpu pada pelajaran peringkat rendah hingga membaca, mengira dan menulis. Okey, penduduk Melayu tempatan lebih mengutamakan sekolah agama atau tidak sekolah. Kelas-kelas pengajian ilmu agama diadakan di bangunan sekolah yang sama. Kelas agama, murid dikenakan yuran untuk membayar gaji guru-guru agama. Guru pelajaran Melayu, gaji mereka dibayar oleh kerajaan Inggeris. Contoh sekolah Melayu ialah sekolah Melayu Gelugua dan sekolah Melayu yang lepas di Pulau Pinang. Okey, terima kasih Iklina. Dia hadiahlah. Mana kasih baik hari ni baca pun dapat jarang-jarang. Okey, saya terang semula. Sekolah aliran Melayu ni ditubuhkan oleh Inggeris. Tujuan sekolah ni ditubuhkan sebab Inggeris tidak kekalkan kedudukan mereka dengan bantuan raja-raja. Sekolah aliran Melayu ni didirikan pertama untuk memberi pendidikan kepada anak-anak petani nelayan. So yang kedua, pada awal aliran Melayu ni ditubuhkan, sekolah ni kurang mendapat sambutan daripada penduduk Melayu. Sebabnya antara faktor kenapa penduduk Melayu ni dia tak nak
aliran Melayu ni? Sebabnya utama perasaan benci terhadap penjajah dan bantahan terhadap pentadbiran Inggeris. Faktor lain pula, ibu bapa Melayu pada waktu tu dia pun macam tak yakin dengan sekolah yang didirikan oleh orang asing. Macam dia pun tak percaya, boleh ke sekolah orang asing ni boleh bagi ke pendidikan yang terbaik buat anak-anak mereka kan. Jadi itu salah satu faktor lah kenapa mereka kurang bagi sambutan kepada sekolah yang didirikan oleh Inggeris ni. Salah satu faktor lagi, sekolah ni dia jauh dari pertempatan ataupun perkampungan orang Melayu. Jadi ibu bapa tempatan Melayu pada waktu tu dia pun susah kan. Jadi susah lah nak bayar kos pengangkutan untuk pergi sekolah tu sebab faktor ekonomi pada waktu tu. Okey. Awal pertubuhan pada awal pertubuhan sekolah aliran Melayu ni dia bertumpu pelajaran ni pada peringkat rendah ya. Peringkat rendah saja iaitu 3M. Itu membaca, mengira dan menulis. Lepas tu selepas pada tu barulah Inggeris ni dia buat penambahbaikan dengan tambah beberapa subjek macam subjek perkebunan, subjek menganyam dengan menjahit. Lepas tu seterusnya orang tempatan Melayu dahulu mereka lebih kepada kelas agama sebab mereka lebih kepada kelas pengajar agama ataupun mereka sanggup tak pergi sekolah daripada mereka tu kena pergi sekolah aliran Melayu. Sekolah aliran agama pada zaman dulu tu dia dibuat di bangunan yang sama dengan sekolah aliran Melayu tapi kena ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Inggeris, iaitu antara syaratnya ialah aliran Melayu dengan aliran agama tu mesti diasingkan. Contoh dia macam aliran Melayu buat pagi, aliran agama buat petang. Okey, seterusnya kelas agama pada waktu tu murid yang kena bayarkan yuran untuk bayar gaji guru-guru agama pada ketika itu. Guru pelajaran Melayu pula gaji dibayar oleh kerajaan Inggeris. Contoh sekolah Melayu yang ada pada ketika itu iaitu Sekolah Melayu Gelugor dan Sekolah Melayu Bayan Lepas di Pulau Pinang. Faham tak setakat ni? Okey. Seterusnya kita teruskan dengan Sekolah Aliran Cina. Okey, siapa pula nak baca? Tu hati banyak lagi. Baca je, tak kena baca bahasa Cina pun. Bahasa Melayu je. Lelaki lah pula. Tu yang belakang-belakang tu bangun je baca. Tak ada. Okey, saya tunjuk nak baca tu kat belakang sekali baju biru tu macam tertarik je nak baca. Ikut. Ditubuhkan oleh imigran Cina yang datang ke tanah Melayu. Berasaskan pengetahuan klasik Konfusius yang dibawa masuk dari negara Cina. Guru-guru, sukatan mata pelajaran dan buku teks diimport dari negara Cina. Menggunakan bahasa Cina atau Mandarin sebagai bahasa penghantar. Tahun 1911, penubuhan Republik Rakyat Cina kerana berlakunya revolusi. Revolusi ini telah menyebarkan semangat nasionalisme Cina dan anti-Inggeris. Menyebabkan Inggeris mengubah dasar mereka, iaitu memperkenalkan undang-undang pendaftaran sekolah di tanah Melayu. Contoh sekolah aliran Cina ialah sekolah jenis bahasa Cina Kuala Liu, Tanjung Perak, dan sekolah jenis bahasa Cina Chuanghua, Kota Baru, Kelantan. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, saya terus mula. Sekolah aliran Cina ni didirikan oleh pembalik Cina yang datang ke tanah Melayu waktu tu. Sekolah aliran Cina ni dia didirikan berasaskan pengetahuan klasik Konfusius yang dibawa masuk dari negara Cina. Guru-guru guru-guru sekolah Cina ni sukatan mata pelajaran dan buku teks semua diimport daripada negara Cina. Sebab waktu tu kan ramai orang Cina datang ke tanah Melayu dan masih belum fasih berbahasa Melayu, jadi sebab itulah guru-guru semua diambil daripada Cina. Seterusnya mereka menggunakan bahasa Cina ataupun Mandarin sebagai bahasa pengantar. Okey, pada tahun 1911 berlaku revolusi dan kesan pada revolusi itu telah
menyebarkan semangat nasionalisme Cina dan anti-Inggeris. Lepas tu dia menimbulkan kemarahan Inggeris dan Inggeris telah mengubah dasar mereka dengan perkenalkan undang-undang pendaftaran sekolah di tanah Melayu. Undang-undang ni Inggeris dia bagi kuasa kepada pengarah pelajaran untuk tutup sekolah yang tak ikut syarat mereka. Contoh tak ikut sukatan pelajaran, tak ikut peraturan keputusan sekolah yang mereka tetapkan. Kalau tak ikut pengarah pelajaran boleh ada hak untuk tutup sekolah-sekolah ni. Terusnya contoh dia kita dapat tengok tu antara sekolah yang ada dekat Tanjung Perak, Huayu tu. Lepas tu sekolah Johor dekat Kota Baru Kelantan. Okay, seterusnya kita ada sekolah aliran Tamil. Siapa pula baca? Siapa nak baca bahasa Melayu je, takkan tak boleh ke? Saya nak tu yang tengah tu tudung ni. Awak kemas hitam tu. Nama apa tak? Intan, okey. Boleh terbaca. Sekolah-sekolah Tamil didirikan di ladang getah yang sebahagian besar kaum India ditempatkan. Sekolah-sekolah tersebut didirikan dan dikelolakan oleh masyarakat India sendiri tanpa bantuan daripada pemilik estet. Menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar, guru kurikulum buku teks diimport dari India. Pendidikan di sekolah India mempunyai nilai sosial dan ekonomi yang rendah. Infrastruktur tidak selesa dan terdiri daripada guru yang tidak terlatih. Sekolah ini terletak di tengah-tengah ladang. Tujuan sekolah ini didirikan untuk menjamin pihak Inggeris mendapat cukup tenaga, buruh yang tetap dan murah untuk ladang-ladang yang dibuka. Contoh sekolah Tamil adalah SJKT Mani Kabasagam Tanjung Malim, Perak. Okay, terima kasih Intan. Kak Nadia boleh bagi kat dia hadiah. Mana kau baca lagi kan? Okey, sekolah aliran Tamil ni sekolah ni didirikan di ladang-ladang getah yang sebahagian kaum India ditempatkan. Lepas tu sekolah ni didirikan atau dikelolakan oleh masyarakat India sendiri tanpa bantuan daripada pemilik-pemilik estet. Lepas tu mereka menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Sekolah Tamil ni sama macam sekolah Cina, iaitu guru, kurikulum, buku teks semua diimport daripada negara India. Okey, pendidikan di sekolah India dikatakan mempunyai nilai sosial dan ekonomi yang rendah. Sebab dapat dilihat pada waktu tu sekolah India yang dibina ni hanyalah sebagai sekolah ladang je. Dia macam mutu dia rendah sebab dia sekolah India ni punya banyak masalah. Infrastruktur dia pula tidak selesa dan terdiri daripada guru-guru yang tidak terlatih. Sebab apa dikatakan guru yang tidak terlatih? Kebiasaan yang jadi cikgu kat sekolah India ni penyelia ladang ataupun buruh-buruh yang kebetulan pada waktu tu pandai baca ataupun pandai mengira, dan mereka ambil mereka ni sebagai guru. Jadi kurang kualiti lah dari situ. Okey, sekarang sekolah ni terletak di tengah-tengah ladang yang menyebabkan keadaan ni dia pelajar-pelajar India ni dia jadi terasing dengan masyarakat kat luar tu. Okey, tujuan sekolah India didirikan sebab pihak Inggeris ni tidak menjamin mereka ni cukup tenaga buruh yang tetap dan murah untuk ladang-ladang yang dibuka. Okey, seterusnya kita ada sekolah aliran Inggeris. Yang ni tak apalah saya baca sebab masa dah tak cukup. Okey, sekolah aliran Inggeris ni pendidikan Inggeris ni berkembang di tanah Melayu setelah penubuhan Penang Free School pada tahun 1816. Sekolah aliran Inggeris ni terbuka kepada semua kaum, iaitu kalau golongan Melayu, dia untuk golongan bangsawan, dia lebih dahulukan golongan bangsawan daripada golongan bawahan. Kalau untuk kaum Cina dan India pula, dia ditawarkan kepada mereka yang duduk di kawasan bandar sahaja. Okay, dan yang ketiga tu sekolah ini sekolah aliran Inggeris ni dikuasai oleh para mubalik Kristen dan mereka gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sekolah ni terdapat di bandar-bandar utama di negeri Selat dan negeri-negeri Melayu Persekutuan. Sekolah aliran Inggeris ni mereka dapat sokongan atau bantuan kewangan daripada pihak kerajaan Kristen, orang perseorangan dan bantuan pemerintahan Inggeris. Okey, tujuan sekolah aliran Inggeris ni ditubuhkan sebab
mereka nak latih tenaga kerja macam kerani, pegawai rendah tempatan yang mempunyai kemahiran bahasa Inggeris. Sebab dia pun nak melatih kerani pada waktu tu, kerani pegawai bawah tu semua boleh bahasa Inggeris, berkemahiran untuk bahasa Inggeris. Okey, tujuan sekolah aliran ni, aliran Inggeris dibuka pada golongan bangsawan sebab dia nak kekalkan dia punya kedudukan dia dan kepentingan dia di tanah Melayu dengan bantuan golongan-golongan atasan itulah. Jadi dengan sebab itulah dia buka dekat orang bangsawan saja. Okay, contoh sekolah ahli Inggeris yang pertama yang dibina di tanah Melayu ni ialah Penang Free School. Okey, Penang Free School ni sebab free sebabnya dia boleh digelar sebagai free school tu sebab sekolah ni dia dibuka untuk semua kaum. Okey, sekarang kita ada contoh dia macam tu, Victoria Institution tu di Kuala Lumpur dan sekolah Edward di Taipei. Itu saja. Faham tak setakat ni? Faham. Okey, seterusnya kita teruskan dengan sistem pendidikan sebelum dan awal merdeka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak saya? Nampak. Siapa tak nampak angkat tangan? Okey, semua nampak. Kalau nampak saya pakai baju warna apa sekarang? Papa. Salah, tak purple. Ada papa. Dia purple dia banyak jenis tak purple, so purple, lilac banyak. Betul tak? Okey, ada yang mengantuk ke? Betul tak mengantuk ni? Betul. Kalau saya tak suruh menari, Ustaz boleh tak? Boleh? Okey, nama saya Aini Atika. Boleh panggil Aini, boleh panggil Cikgu Aini. Pertamanya saya nak minta maaf kalau bahasa saya ni terkeluar. Terkeluar adalah bahasa utara sebab misalnya saya nak janti Kedah. Tahun ni baru keluar daripada Kedah. Minta maaf lah kalau tak faham, boleh kat tangan lah. Tanya, apa maksud terkeluar tu? Tanya mana? Boleh lah? Okey. Sebelum tu, siapa tak ada phone kat tangan dia? Ada? Okey, buka Google Ustaz. Saya cakap Kedah tak apa kot no. Tak lepas lah kalau nak pada-pada ni. Boleh lah? Okey. Buka Google Ustaz, buka Google. Okey. Cuba search penjajah di tanah Melayu. Boleh ni? Search penjajah di tanah Melayu. Lepas tu tekan dekat image. Tengok gambar yang first sekali sebelah kiri. Tekan. Nampak? Siapa tak nampak? Nampak ke? Yang select. Yang select? Allah. Gambar mana? Nampak tak? Dia ada 5, dia macam nak panah, lepas tu dia ada 5 kotak. Ada? Okey. Dia tulis apa? Yang pertama tu dia tulis apa? Portugis. Yang kedua? Belanda. British. Jepun? British. Okey, ini sebenarnya ini adalah penjajah-penjajah yang dah menjajah tanah Melayu. Okey, mula-mula kita dijajah oleh Portugis. Lepas tu kita dijajah oleh Belanda. Lepas tu paling lama kita dijajah oleh British. berapa lama? 117. 17 tahun. Okey, lepas kita dijajah oleh British ni, dalam waktu British ni, kita berlakunya Perang Dunia Kedua. Waktu dia beritahu apa? British 1824 sampai 1941. Okey, berlakunya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Kerana waktu ni, waktu British jajah negara kita ni, berlakunya Perang Dunia Kedua. Lepas tu Jepun ambil alih. Jepun ambil alih tak lama pun, berapa tahun? 4 tahun sahaja. Okey, lepas tu, lepas Jepun dah ambil alih ni, waktu zaman Jepun ni, kita punya sistem pendidikan ni dia macam caca berapa? Tak tahulah Jepun ni dia buat apa, dia tak reti ke dia buat apa, tak tahu lah, memang macam berapa. Lepas tu, British dia ambil balik. Pada tahun berapa? 1945 sampai 1957. Kat sini lah yang nak berlakunya kita punya kemerdekaan. Pandai semua. Tahniah. Tepuk tangan. Okey.
Okey, kalau tadi dengar Cikgu Syifa ada sebut, Cikgu Salih sebut pasal sekolah vernacular. Apa tu sekolah vernacular? Sekolah yang ikut laut. Okey. Makna sebenar sekolah vernacular ni adalah sekolah yang menggunakan bahasa ibunda mereka. Faham tak? Contoh macam sekolah Cina tadi kan. Okay, dia guna bahasa Cina saja. Dia tak bukannya guna bahasa Cina tu dalam mereka punya belajar, dalam mereka punya sistem pentadbiran. Faham tak? Okey. Yang tu orang panggil sekolah vernacular. Kan zaman kita sekarang ni ada lagi tak sekolah vernacular? Contoh dia apa? SJKT. SK? SJKT. Okey dah, dia sebenarnya macam ni. Sekolah vernacular ni sekolah yang bukan kalau macam SK tu yang ada kebahasaan tu, yang tu dah jadi sekolah aliran kebahasaan. Faham tak? Sekolah vernacular ni dia yang Khusus untuk kaunter contoh macam convent kayaknya pentadbiran dia pun dia guna bahasa Inggeris, betul tak? Contohlah sekolah agama kan, sekolah agama dia belajar dalam bahasa Arab. Lepas tu pentadbiran dia pun sekolah bahasa Arab. Dia tak guna bahasa Melayu, tak guna bahasa Inggeris. Yang tu baru kita panggil sekolah vernacular. Faham tak? Faham. Macam tu. Kalau macam sekarang ni yang mana yang ada SK kat depan, SMK kat depan, SJKT. Macam tu. Yang ada K tu bahasaan. Ya, yang ada kebahasaan tu dia tak jadi sekolah vernacular. Dia macam tu. Jelas lah sekolah vernacular? Faham? Okey. Okey, waktu zaman ni dah ada sekolah vernacular ni. Lepas tu Jepun tak tahu buat apa, tutup. Dia semua orang tinggal sekolah Jepun je. Lepas tu British ambil balik ni. Dia pun nak perbaikilah sistem pendidikan kat Malaysia ni. Kan dia pun tengok kan, okey Jepun buat kuat tahu hara habis pendidikan Malaysia ni. So, dia pun ambil alih balik dan dia pun nak buat perubahan. Okey. Sepanjang 1945 sampai 1957 ni, kita ada beberapa laporan pendidikan. Pernah dengar laporan ni? Pernah dengar? Apa dia? Kalau pernah dengar apa? Tak dengar. Angkat tangan seorang. Yang belakang. Laporan Razak, betul. Pandai. Okey. Dah ada tak? Boleh. Kita jawab dah tak? Kutip makanan lah. Okey. Kita nak tengok laporan-laporan yang terlibat sebelum dan awal merdeka. Okey, dia ada 5. Nampak? Kau tak nampak? Tolong take note dengan laporan-laporan ni. Penting sikit lah. Okey, yang pertama apa? Chismen. Yang pertama laporan Chismen. Cheese kan? Okay, ingat cheese. Yang kedua laporan Barnes. bar apa? Tengok bar je. Barnes. Barnes. Okey, yang ketiga laporan Penuh. Yang keempat laporan Ordinan pelajaran. Yang kelima Laporan Razak. Laporan Razak. Okey, pandai ni semua. Masih tak hajat dah lah. Okey, kita tengok yang pertama laporan Chismen ni. Laporan Chismen ni, yang ni yang mula-mula British dah ambil alih balik. Lepas tu Chismen ni dia merupakan timbalan pengarah. Waktu tu timbalan pengarah pendidikan. Saya typo ni 1938 sebenarnya. 1943 kita dah merdeka dah kan. Okey, 1938 lah. Okey, dia merupakan timbalan pengarah pendidikan time tu. So dia merasakan dia punya amanah dan tanggungjawabnya sebagai timbalan pengarah pendidikan. Dia pun buatlah laporan Chismen. Dia sebab dia nak baiki dan susun semula sistem pendidikan di Tanah Melayu. Okey, cadangan dia apa? Dia nak semua jenis sekolah tawarkan pendidikan asas secara percuma. Kan tadi kan dia kena bayar kan? Sekolah apa yang kena bayar? Sekolah agama. Mana cik sekolah agama kena bayar. Hal lain tak kena bayar apa ni? So dia nak semua sekolah free je. Lepas tu yang kedua bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Ni dia nak kekalkan lah sistem vernacular tu. Lepas tu yang ketiga bahasa Inggeris diwajibkan. Ni semua wajib lah. Lepas tu yang keempat semua orang layak sambung pelajaran ke sekolah rendah dan ke sekolah menengah. Lepas tu yang kelima wanita diberi peluang dan dapat pendidikan yang sama. Okey, tapi dia punya cadangan ni diterima ke ditolak? Ditolak. Dia tolak sebab apa? Dia tak ada jelas polisi yang jelas tentang perpaduan. Kan dia kan nak kekalkan sekolah vernacular kan.
So dia pun tak boleh tak boleh terima sebab tak ada pun ke arah nak capai perpaduan. Lepas tu dia pun tak setuju sebab bahasa Inggeris ni dijadikan bahasa pengantar, dan dia pun mencadangkan bahasa Melayu ni dijadikan sebagai bahasa pengantar. Yalah, kamu pun tak ada Melayu kan, bahkan tiba-tiba nak belajar bahasa Inggeris kan. Macam tu lah. Okey, seterusnya laporan banis. Okey, lepas dah Cismen tu cadangan dia ditolak, banis ni dicuba untuk sediakan laporan pendidikan. Ni dia nak kaji kedudukan lah. Tapi siapa dia pun nak tolak yang laporan Cismen tadi ni. So banis ni cuba untuk sediakan laporan. Okey, cadangan dia nak masukkan sekolah vernacular. Ini soalan online kita kan. Kerana kekalkan sekolah kekalkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris saja. Lepas tu tubuhkan dua sistem sekolah, iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan yang ada sekarang, jenis Cina dan jenis Tamil. Lepas tu yang ketiga, pendidikan rendah percuma. Ni istilah semua orang nak bagi pendidikan secara percuma. Okey, tapi laporan banis ni pun ditolak sebab dia still guna bahasa Inggeris tapi start darjah 3. Darjah 1 dan 2 tu guna bahasa Melayu, darjah 3 semua wajib bahasa Inggeris sampai ke atas. Faham tak? Okey, lepas tu of course lah dia nak kekalkan dua je bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Dia nak kekalkan dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Mesti orang Cina dengan orang Tamil tak perhati. So dia pun tolak juga. Maka berlakulah laporan Fan Wu. Dr. Fan dengan Dr. Wu ni, mereka adalah setiausaha kerajaan bersekutu. Orang Cina ni mengadu lah. Kata Oman Aci, apa sekolah Melayu dan sekolah Inggeris nak kekalkan, sekolah Cina dengan India nak masukkan. So laporan Fan Wu pun dia nak memenuhi kehendak kaum Cina lah. Lepas tu nak kekalkan sekolah vernacular macam tadi. Lepas tu nak guna tiga bahasa. Tadi 2 bahasa je kan. Fan Wu ni dia tambah lagi 1, iaitu bahasa Cina. Lepas tu yang ni cadangan yang bagus lah. Dia nak tubuh institusi ke arah pendidikan guru bertauliah. Dia nak tempat latihan untuk guru. Lepas tu Jawatankuasa Buku Teks sedang nak kekalkan sekolah bahasa Inggeris. Tapi kat sini dia jadi tak adil pula untuk bahasa India. Betul. Okey. Lepas tu dah mereka duk gaduh-gaduh, aku nak hak ni nak buang, hak ni nak tambah, hak ni nak buang. Lepas tu last sekali Jawatankuasa Khas Pendidikan time tu dia buat ordinate pelajaran. Yang kat sini nak tumbuhkan sekolah kebangsaan, aliran sekolah Melayu dan Inggeris di tingkat menengah gunakan kurikulum yang sama, kekal sekolah bahasa Inggeris, laksana bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Lepas tu murid Muslim ditawarkan subjek pendidikan Islam dan diwujudkan sekolah vokasional peringkat menengah. Dan bila dah nak tubuhkan sekolah kebangsaan, vernacular masuk kan. Macam biasalah India dan Cina ni tak perhati juga. Lepas tu tapi bila dah buat kan nak selaraskan kurikulum apa semua, lepas tu tambah sekolah ni, kita kekurangan guru. Lepas tu waktu tu juga ada darurat dan tak dapat dilaksanakan ordinat pelajaran ni. Lepas tu sampailah tahun 1956 ni, sampai Tun Razak ni, dia kan ngaji tinggi kan. Lepas tu dia macam bertanggungjawab lah. Dia tentu dia Menteri Pelajaran, dia bertanggungjawab. Dia buat laporan razak untuk untuk sistem pendidikan kita. Jadi sebelum dia jadi Perdana Menteri. Lepas tu dia cadangkan beliau cadangkan bahasa pengantar dan bahasa kebangsaan sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. 2 jenis sekolah rendah, sekolah rendah umur 6 tahun hingga 13. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan di semua sekolah memperkenakan yuran sekolah. Kesan dia, bahasa Melayu jadi bahasa pengantar sehingga kini. Pembentukan sistem pendidikan kebangsaan, sistem perusahaan yang seragam iaitu guna bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Asas kepada pembentukan kurikulum berorientasikan alam sekeliling Malaysia. Okey. Okey, kita tengok sikit video ni. Video ni agak laju. So sila besarkan mata anda.
Okey, dah sikit-sikit. Okey, tadi sebelum merdeka. Ni selepas pembentukan Malaysia. Ada berapa tahap? Ya ke 3? Kita semua ada 3, betul lah. Ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Okey, tahap yang pertama. Okey, sekolah lanjutan pendidikan ditubuhkan. Apa sekolah lanjutan ni? Sekolah lanjutan ni untuk orang yang tak mampu nak sambung daripada sekolah rendah ke sekolah menengah. Jadi dia ada sekolah-sekolah macam khusus lah untuk budak-budak sekolah rendah ni yang nak sambung ke sekolah menengah. Lepas tu tumpuan kepada bahasa kebahasaan untuk semua peringkat. Sebenarnya bahasa kebahasaan ni memang digunakan terus untuk semua peringkat. Lepas tu sistem pendidikan komprehensif diperkenalkan. Komprehensif ni apa? Siapa tahu komprehensif ni apa? Siapa tahu? Komprehensif kesan? Nah, dekat sikit-sikit. Menyeluruh. Ya Allah, bandar ni siapa tahu? Ada coklat pun. Siapa yang jawab tu? Oh, baju coklat lah. Okey. Nak coklat. Okey, kenaikan darjah secara automatik. Okey, kalau ini kita tengok tadi darjah kalau nak naik sekolah menengah khas untuk orang yang sekolah orang yang kaya, golongan elit dan juga orang yang bersekolah Inggeris. Kalau sekolah Cina, Tamil, Melayu ni payahlah nak naik sekolah menengah. Lepas tu peperiksaan dihadkan kepada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okey, tahap kedua, kita nak perbaiki jurang ketidaksamaan peluang pendidikan di sekolah bandar dan sekolah luar bandar, menambah kemudahan latihan perguruan. Jadi kita start tambah institut perguruan lah. Macam dulu dikenali sebagai MPSI. Kalau sekarang dikenali sebagai opsi. Lepas tu menghasilkan guru berkelayakan yang mencukupi. Sekolah menengah teknik dan vocasional ditubuhkan. Sebab apa nak wujudnya sekolah menengah teknik dan vocasional? Sebab apa? Untuk kemahiran. Kita ni manusia berlainan kan. Kita ada tahap kita punya tahap pendidikan kita sendiri kan. Ada yang mampu sambung sampai diploma, master, PhD. Ada yang tak mampu. Tapi dia punya kelebihan dia dekat kemahiran. So kita sebagai bakal mak-mak, bakal ayah-ayah dan mak ayah ni janganlah menidakkan kelebihan dan kekurangan anak-anak. Okay? Kalau dia tak boleh nak go dengan UPSR ke PMR ke SPM ke sekarang PTT kan. Kita hantarlah sekolah menengah vocational. Jangan paksa dia masuk kat sekolah agama. Tak kira janganlah, kesian. Sebab hanya orang tu je yang tahu kemampuan diri dia. Kalau kita paksa diri memang dia ada benda yang boleh kita paksa, dan ada benda yang kita tak boleh paksa. Ya. Lepas tu penyelesaian penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa mengantar di Sabah dan Sarawak. Okey, tahap ketiga. Memupuk perpaduan nasional akibat peristiwa 13 Mei. 13 Mei tahun 19 berapa? 1969. 1999, betul. Okey, reformasi pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan lebih banyak pekerja mahir, membasmi kemiskinan, mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum, memperbanyakkan pelan jawatan untuk bumi putra, dan rukun negara diperkenalkan. Kenapa ada rukun negara? Beringat? Untuk perpaduan. Ya Allah, pandailah semua orang ni. Okey. Ini penting perbandingan sistem pendidikan sebelum dan selepas merdeka. Okey, kalau sebelum kita ada bahasa pengantar yang berbeza, selepas kita ada bahasa bahasa Melayu. Okey, kalau sebelum kita ada tenaga pengajar daripada negara asal, kalau selepas kita ada yang khusus. Itu orang-orang yang masuk pendidikan guru latihan perguruan tu lah, macam masuk opsi, masuk IPG, macam tu lah. Okey, lepas tu belum pendidikan untuk golongan ini sahaja. Selepas merdeka kita pendidikan untuk semua, tak kira lah orang kaya ke, orang miskin ke, orang biasa-biasa ke, anak datuk ke, anak raja ke, semua dapat pendidikan. Okey, lepas tu yang sebelum hala tuju dah falsafah lebih kepada British, sebab orang British nak gunakan kita untuk manfaatkan kita lah, manfaatkan orang Melayu ni untuk majukan mereka. Tapi lepas merdeka kita ni nak reformasi lah untuk negara kita sendiri. Lepas tu sebelum dah sepecah dah perintah, selepas kita guna perpaduan. Sebelum merdeka kita ada 5 laporan. Apa dia 5 laporan tadi? Cheeseman, Barnes, Fenu, Ordinary Pelajaran, Laporan Razak. Ordinary Pelajaran, Laporan Razak. Okey. Selepas kita ada akta pendidikan, DPK dan PIPP. Okey, jadi kita akan tengok sekejap lagi lah. Okey, boleh lah. Ada yang bantu lah? Tak ada? Betul tak bantu Betul.
Boleh go lagi ke? Boleh. Okey, saya bagi masa rehat 3 minit. 1, 2, 3. Cukup ke? Okay, sebab tak ada masa, kita kena teruskan jugalah. Tapi yang ni macam sekejap je lah. Macam tak banyak macam tadi, biasalah sejarah kan. Okey, jadi tadi kita dah belajar apa? Pendidikan sebelum dan selepas. Kan? Sebelum dan selepas merdeka. Lepas tu yang terakhir tadi, yang ni tentang apa? Perbandingan? Sebelum sistem pendidikan. Okey, jadi sekarang kita nak tengok pula tentang bagaimana perkembangan pendidikan selepas 1945. Okey, pada tahun sebelumnya, 1974, kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa kabinet untuk mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran. Jadi, daripada hasil laporan tu, FPM telah melaksanakan kurikulum baru sekolah rendah KBSR pada tahun 1982. Telah telah melaksanakan juga kurikulum bersepadu sekolah menengah pada tahun 1988. Jadi selepas 1988 tu kan KBSR dulu adalah kurikulum baru sekolah rendah. Jadi mereka telah mengkaji akan kebaikan kelemahannya. Jadi hasil kajian tu tukarlah kiranya sebelum jadi KBSR kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kurikulum baru sekolah rendah dulu. Jadi untuk merealisasikan asas falsafah pendidikan negara. Kan sebelum FPT kan FPN kan, betul tak? Ya. Okey, kita akan lihat beberapa perubahan pendidikan yang telah dikenakan selepas 1945 dan kekal hingga sekarang. Apakah itu? Mari kita tengok. Okey, ini gambar apa? Budak tadika. Naskah. Tadika, prasekolah. Okey, yang tepi tu yang sekolah apa tu? Sekolah Sultan Yusof. Okey, yang gambar bawah tu? 18. Ya ke? Biasa tempat gambar lama-lama dululah. Dia macam nak tunjuk prasekolah dulu. Okay. Jadi perubahan yang pertama adalah pada tahun 1992 kerajaan telah memperkenalkan pendidikan prasekolah termasuk dalam sekolah rendah. Okey, kita pernah dulu siapa prasekolah? Pasti. Ada yang tadika apa semua kan? Okey, jadi prasekolah ni pada tahun ni kerajaan telah membuatlah satu inilah pendidikan untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun, di mana prasekolah juga ditubuhkan di dalam sekolah rendah. Kalau kita perasan dulu kita setelah 1998 tu macam kita akan lihatlah ada prasekolah kat dalam sekolah rendah kita kan. Okay, yang kedua ni cerita tentang sistem sikit. Okay, yang pertama kerajaan juga telah mengurangkan tahun persekolahan di peringkat sekolah rendah dari 6 tahun ke 5 tahun bagi murid-murid cerdas. Faham tak ayat ni? Faham. Apa maksudnya? So boleh bagi. Maksudnya 5 tahun tu dalam sekolah dah. Ya ke? Dia masuk sekolah menengah awal. Betul. Siapa jawab tu? Tak apalah, siapa jawab tu lain tak je. Okey, jadi kiranya sepatutnya sampai darjah 6 lah. Okey, tapi singkatkan sebab tak boleh genius ni lah. Okey. Lepas tu yang kedua dan sistem juga telah melanjutkan tahun persekolahan ke 7 tahun untuk murid lambat. Tadi untuk murid yang cerdas kan? Yang bijak kan? Okey. Jadi untuk yang agak lambat sedikit, bukan tapi lambat sedikit, kerajaan telah melanjutkanlah persekolahan sepatutnya sampai darjah 6 je. Tapi sampai ke darjah 7 jangan lah. Okey. Seterusnya kerajaan juga telah memperkenalkan peluang pendidikan kepada semua murid dengan melanjutkan pelajaran mereka dari 9 tahun hingga 11 tahun, iaitu sehingga tingkatan 5 dan tingkat 9. So faham ayat ni? Ni macam agak sukar sikit dia mainan nama-nama je. So faham ayat ni?
okey tak apalah. Dia macam pening sikit ni, tapi sebenarnya dia nak cerita je kata kan dulu waktu zaman sebelum merdeka, kerajaan ni kan macam terhad lah. Sampai PMR je. Pelajar hanya belajar sampai skor rendah je. Jadi selepas merdeka berlaku perkembangan-perkembangan, maka berlaku lah maksudnya bolehlah sampai skor menengah sampai tamat tingkatan 5 je. Okay. Faham ke? Tak apa nanti. Yang keempat, mengutamakan pendidikan teknologi di mana tujuannya untuk melakukan pelajar yang mahir dalam bidang seni perusahaan, perdagangan dan ekonomi rumah tangga. Jadi pada tahun selepas 1955 pasal lah kebiasaan kita kan zaman kebiasaan kan, kita semua kan KSSM kan, betul tak? Jadi dengan adanya subjek-subjek ni, kerajaan dan apa ni, para pelajar dapat mempelajari lah apa ni, pelajar dapat mempelajari lah kemahiran hidup dalam subjek kemahiran hidup tu. Kita dapat pelajari lah macam mana nak buat perusahaan hasil tangan, gunakan kayu semua kan. Lepas tu waktu sekolah menengah tingkatan 5, kita dapat pelajari tentang perdagangan. Okay, next. Okay, pada tahun 1992 apa ni, berlaku perubahan apa ni? SRP, PMR. Okay, semua guys ni ambil PMR kan? Ya. Bukan P3 kan? Ada ke? Ada. Okay. Jadi pada 1993 kerajaan telah mengubah SRP yang dulu dikenali sebagai sijil rendah pelajaran kepada PMR. Okay, dulu SRP ni dia punya subjek dia dalam apa ni, dapat tak nampak sikit maaf. Kiranya dia sama je, cuma dia tukar sikit je. Macam contoh bahasa Malaysia, kalau PMR bahasa Melayu. Lepas tu kalau sejarah tak sejarah lah. Lepas tu kalau ilmu alam, kalau PMR, ilmu alam tak apa? Sains dan pengetahuan agama Islam, pendidikan Islam lah. Lepas tu ilmu, kalau kita matematik, kalau dulu ilmu apa? Ilmu hisab. Lepas tu sains baduan, sains pertanian. Jadi ingat satu perubahan. Yang keenam, berlaku juga sistem peperiksaan SPM kepada penilaian menengah atas dan menjadikannya sebagai peperiksaan tertutup. Jadi dulu SPM ni dia pada tahun 1960 Islam, SPM ni hanya diperkenalkan. Jadi pada selepas saat terima pada tahun 1987, kerajaan telah menjadikan SPM ni selaras. Maksudnya untuk tingkatan 5 sampailah sekarang kita semua ambil SPM kan. Okay, next. Yang ketujuh, meningkatkan kualiti pendidikan dengan melatih cukup tenaga pengajar yang mahir dalam berbagai jurusan pendidikan. Okay, contoh kat situ, saya pernah letak kat situ. IPG. FPG. Okay. Jadi antara usaha kerajaan juga untuk meningkatkan kualiti pendidikan adalah dengan melakukan IPG ataupun dulu dikenali sebagai mata perempuan. Okay. Yang ke-8, menukar sistem persekolahan dengan menambah waktu pelajaran sesi pagi sehingga sesi petang menjelang tahun 2020. Jadi waktu dulu pendidikan hanya sesi pagi je. Okay. Jadi sesi petang tu macam sekarang lah, sekolah menengah ada sesi pagi, sesi petang, sekolah rendah ada sesi pagi, sesi petang kan. Yang ke-9, memperkenalkan komputer sebagai alat pengajaran dan pembelajaran. Okey. Jadi pada tahun 1995, KPM telah memperkenalkan program komputer dengan dalam pendidikan dengan memberi penekanan kepada 4 mata pelajaran. Iaitu pada waktu itu komputer sangat pentinglah dalam pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan matematik. Dan pada tahun 1996 juga, wujudnya mata pelajaran literasi komputer sebagai satu langkah untuk aplikasi lagi kan teknologi komputer dalam pendidikan. Okay, ini gambar apa? Sekolah Bestari. Inilah dia punya sejarahnya. Okay, saya nak minta seorang baca boleh? Yang atas tu lelaki, yang bawah tu perempuan. Okay, saya nak minta yang baju kuning tu lah boleh? Awak lah, awak yang tengok belakang tu.
Wan Jahid Wan Muhammad. Itu pengarah pelajaran Malaysia. Okey, dia fahamkan ayat tu. Okey, saya nak minta yang tudung kuning pula lah perempuan. Sampai tudung kuning. Okey, yang depan, yang depan. Okey, pandai. Okey, yang pergi aja lah kat sana. Okey. Ini antara matlamat je lah. Okey. Yang pertama, membangkitkan murid yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani. Yang kedua, menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran dan berfikir dan literasi ICT. Yang ketiga, mendemokrasikan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan pelibatan pihak berkepentingan. Yang kelima, memastikan perkembangan menyeluruh individu. Okey, so baca je sebab yang poin-poin ni hanya kita nak tahu atas ayat. Yang ni hanya mendalam, tak ambil kos. Okey, yang keenam, memberi peluang dan meningkatkan kekuatan tenaga baik. Ini ada ciri-ciri lah. Okey, baca sendiri. Okey, ini gambar apa? Yang terakhir ni. Kompleks sekolah wawasan. Okey, ada sesiapa tahu ke sekolah wawasan ni macam mana dia punya apa ni objektif, konsep-konsep dia? Tak pernah nampak. Tak tahu. Kemarin kita tahu semua dah tahu. Okey, sekolah wawasan ni yang terakhir lah pada tahun 1967 teruskan ke Penang. Jadi ini ada konsep sekolah wawasan ni, dia adalah sebuah sekolah integrasi yang menempatkan satu pembangunan di mana banyak sekolah yang berbeza aliran. Kan waktu zaman petokan kita ada sekolah negara, ada sekolah kebangsaan yang ikut jenis-jenis je. Jadi kerajaan telah untuk merealisasikan perpaduan dalam masa. Kerajaan telah membuka sekolah wawasan ni lah, di mana dalam satu bangunan tu ada contohnya sekolah macam ni. Macam ni kompleks sekolah wawasan Tukang Baru ni ada sekolah kebangsaan dan SJKT kan. Tak ke macam pelik kan, macam mana ada dua sekolah dalam satu bangunan. Jadi inilah konsep sekolah wawasan. Okay, di mana pelajar ialah berkongsi prasarana, membuat aktiviti. Dan itulah matlamat itu. Tujuan, semangat, integrasi, integrasi. Okey. Berita belajar tadi berita seorang lelaki apa bagi 3 perubahan yang berlaku selepas 1945. Cepat-cepat. Okay, saya nak secara semayang boleh. Baikkan 3 perubahan yang berlaku selepas 1945. Sekolah wawasan, antaranya lepas tu. Sekolah apa tadi sebelum tu? Best story. Perkenalkan komputer. Okey, itu saja daripada saya. Kita dah akan masuk. Seterusnya dah akan sampaikan. Okey, bismillah. Benar ke? Wah. Okey, tadi sahabat-sahabat saya di depan dah jelaskan semuanya. Sekarang ni bukan saya nak pelajar-pelajar di depan baca dan explain apa yang ada di slide. Boleh? Boleh. Boleh ke boleh? Boleh. Sebab saya nampak macam semua dah ngantuk. Boleh bangun sekejap? Boleh. Saya tak boleh bangun. Saya hari ni saya tak boleh bangun. Kita dah bangun tak? Rakam dia apa dia cakap Boleh ke saya buat siapa yang boleh? tak nampak lah tu. Tak nampak. Sekarang saya dah ngantuk. Yang lain bukan saya. Abilah macam ni, siapa yang dah jawab dah ada makan tenang ke belum? Siapa yang dapat makanan boleh duduk. Boleh jawab. Siapa nak makanan? Saya tak jawab tapi tak dapat makanan. Okeylah, kalau tak ada siapa bangun? Bangunlah Intan. Okey, saya teruskan dengan matlamat pendidikan di Malaysia. Okey, matlamat pendidikan di Malaysia ni ada dua
Sampai kena Okey, dok siapa tayar nak kira baca? lagi. Cikgu saya. Siapa nak baca? Okey, siapa cepat? Sama-sama. Pendidikan 2006 hingga 2013. Plan Hidup Pembangunan Pendidikan PISP 2006 hingga 2010 telah dirangka untuk melaksanakan dan merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, moral dan bertaraf dunia. PISP juga merupakan satu dokumen perancangan pembangunan yang holistik. Matlamat CIP adalah untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. Okey, terima kasih. Saya tak tahu nama, sila duduk. Okey, PIPP ni dilancarkan oleh siapa? Cikgu, saya nak tanya. 2006 ke 2006 hingga 2013 ke 2006 hingga 2010? Okey. Kalau dalam buku 2006 hingga 2013. Okey, cikgu. Terima Ah, kasih. silap aku. Biar silap aku. Duduk dah tu. Okey, PIPP ni dilancarkan oleh siapa? Tun Abdul Razak. PM yang kelima. Tun Abdul Razak. Tun Mahathir. Tun Mahathir. Abdullah Mahathir. Okey, Pak Cica. Saya tak tahu. Okey, siapa nak? Siapa nak duduk? Okey. Dia orang penyok. Okey. Dilancarkan Tak boleh lah ni. Okey, PIPP ni dilancarkan di Pusat Komersial Antarabangsa Putrajaya. Pada tahun bila? 9 Okey, nak pula tahun je, 2007. Okey, sila duduk. Okey. Kan semua ya? Siapa yang boleh jawab dia duduk? Okey, siapa nak baca pendekatan utama? Semua. Okey, sila baca. Selesai dan kesamarataan peluang pendidikan. Nadia? Okey, pendekatan pertama ialah menyelesaikan tugas yang masih belum selesai dan kesamarataan peluang pendidikan, iaitu untuk pastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama. Dan selain itu untuk memastikan semua pelajar kuasai 3M. Apa tu 3M? Menulis, membaca, mengira. Semua boleh duduk. Yang kedua ialah kesimpulan institusi pendidikan, iaitu KPS akan memberi lebih perhatian kepada sekolah yang cemerlang, iaitu kluster, SPP, Integrasi. integrasi dan lain-lain lagi. Duduk. Okey, next. Dah duduk. Siapa nak baca? Atas dia akses kepada pendidikan, lepas tu equity dalam pendidikan dan equality dalam pendidikan. Okey, siapa yang faham kat empat-empat ini? Okey, Aisyah sila duduk. Ada lagi ke Hadiah? Ada akses kepada pendidikan, equity dalam pendidikan, kualiti dalam pendidikan. Teras pertama pembangunan sistem pembangunan kebangsaan kita. Faham. Faham. Pengurusan penambahbaikan. Okey, saya ketiklah ketik yang kuning hijau. Ni dah lagi ya? Akses. Hijau gelap. Baju mana ada? Satu kuning hijau gelap. Belah kanan saya. Fakria. Ah. Dua dia ni ada.
Kesamarataan. Okey, yang lain? Orang lain banyak lagi ni? Okey, yang lelaki tak nak jawab ke? Tak nak duduk ke? Okey, yang belakang tu hitam. Akses kepada pendidikan iaitu kemudahan untuk mendapatkan pendidikan. Okey. Okey, next. Yang depan. Okey, betul. Bagus. Okey, yang lelaki ni tak nak. Yang belakang. Kualiti dalam pendidikan. Pendidikan yang berkualiti. Okey, semua faham tentang pertama kebahasaan. Okey, kita teruskan kepada strategi EIPP. Okey, banyak ni. Okey, yang pertama siapa nak baca? Merapatkan jurang pendidikan. Okey, siapa nak SK yang pertama? Belajar pintar tak nak duduk ke? Pembina negara bangsa. Belajar pintar tak nak duduk ke? Belajar 14. Belajar 14. Belajar 14 ni nak duduk. Macam coklat lah dia tak duduk. Ni nak angkat lagi. Yang pertama, pembina negara bangsa. Maksudnya satu apa ni, semua kaum tu menjadi satu bangsa Malaysia. Maksudnya dia macam dia ada satu identiti bangsa negara tu sendiri. Contoh orang Malaysia, kalau rakyat dia mestilah berbahasa Melayu. Itulah. Betul. Sebagai bangsa ni kita nak lahirkan sifat cinta akan Negara. Okey, betul. Semua duduk. Kita duduk. Okey, Dah terima kasih. makan ni. Okey, yang kedua. Okey, Kak Cinta. Okey, nombor 2 bagikan modal riset. Bertiga mainkan peran penting dalam usaha mengembangkan modal riset yang dan yang terus berketerampilan untuk pelibatan media berpengetahuan dan berkemudian tinggi bagi misi kepulauan negara maju 2020. Okey, betul. Okey, sebenarnya semua ni ada dalam buku. Mungkin tidak baca. Okey, yang ketiga. Saya dah baca tadi. Yang ketiga, apa? Buat Intan duduk lah. Dan duduk lah. Ajak ni tadi. Dina boleh duduk, kau boleh duduk lah. Duduk Intan tu. Okey, tugas-tugas kepada perbangsaan ni. Kita buat kepada sekolah rendah sahaja. Okey, yang keempat. Saya. Okey, yang belum tergaut. Okey, silakan. Lagi. Ada yang kemudian dia. Ada ni. Okey, betul. Yang keempat ni kita nak kebanyakan bantuan kepada pelajar yang miskin, yang keperluan khas dan yang untuk kurangkan risiko kecil-kecilan pelajar. Okey, yang kelima. Musyidah. Okey, telefon sahaja. Silakan. Guru sebagai pemberian cara kepada pelajar. Okey, betul. Betul. Okey, yang keenam. Yang keenam. Okey, silakan berhijau. Pendidikan berkualiti untuk semua merupakan
PPM berperan untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia dengan tujuan melahirkan Malaysia yang berpayah untuk bersaing dalam era yang sangat bersamaan. Betul. Okey, rancangan kesimpulankan institusi pendidikan untuk membentuk bahagian kesimpulangan sekolah berasaskan akademik, kurikular dan sukan atau bidang-bidang yang khusus. Okey, sila duduk semua. Okey, itu sahaja dari saya. Oh. Latihan untuk siap. Tangan yang mana biar pula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama diberi Nadiah binti Muhammad Khalid. 221251. Okay. Selesai. Sejarah dan PIPP. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Macam tak baik je. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Sejarah pendidikan Malaysia? Baik. Ada yang baik ke ada yang tak baik? Baik, insyaAllah. Okey, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun singkatannya PPPM. Pernah dengar tak dengar? Pernah. Dengar tak pernah dengar tak? Pernah. Rasanya semalam baru dengar kan? Okey. Jadi selepasnya PIPP, kemudian kita terus kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, iaitu daripada 2013 hingga 2025. Mana kata pendidikan Malaysia kita sekarang sekarang kita tahun 2022 bermaksud kita sedang melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey, sebelum teruskan kita tengok kepada ada video. Ikan untuk jadi lebih bijak. Pembenahan boleh meningkatkan sistem pendidikan negara kita. Makan lebih banyak ikan untuk jadi lebih bijak. Pembenahan otak. Muat turun pembelajaran daripada internet. Cuba fikirkan idea yang lebih praktikal seperti guru terbaik di sekolah, menghargai kepelbagaian, meningkatkan kemahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, pemikiran kreatif, pelibatan ibu bapa dan komuniti, berita baik. Semua idea ini sudah pun digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Sistem pendidikan bertambah baik. 1950, enrolment sekolah rendah 40%. Sekarang kita sudah mencapai kadar enrolment sejagat. Pelaporan tinggi telah diganjakan untuk pendidikan. Namun, untuk menjadi negara maju 2020 nanti, transformasi pendidikan perlu untuk mentransformasi negara. Untuk julung kali, semua rakyat Malaysia bersatu hati untuk sama-sama menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Terdapat 5 aspirasi untuk meletakkan Malaysia di kalangan negara 1/3 teratas pendidikan terbaik di dunia dalam masa 15 tahun. Dengan pelan tindakan yang jelas bagaimana kita boleh mencapai hasrat tersebut, kita perlu mengubah cara bekerja melalui 11 anjakan penting. Pelan ini memberi faedah pada semua pihak. Profesion keguruan, profesion pilihan dengan sokongan dan pembangunan profesional berterusan. Pemimpin sekolah lebih peluang dan sumber membuat keputusan bagi menjadi pemimpin instruksional lebih baik. Ibu bapa dan komuniti menjadi rakan pembelajaran anak-anak. Pegawai kementerian menjadi pemimpin perubahan berfokus kepada memberi sokongan kepada sekolah. Kita perlu raikan kepelbagaian dan menyokong sistem persekolahan sedia ada kerana kepelbagaian budaya dan bahasa merupakan asas pembentukan negara. Paling penting, 6 aspirasi murid. Murid kita akan mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kita sudah pun membangunkan laluan untuk murid kita cerdas dan memberikan sokongan komunitas kepada
yang memerlukan. Fokus diperlukan kepada pendidikan khas, pendidikan vocasional dan teknikal, sukan dan kesenian. Setiap murid pasti boleh dan akan berjaya. Sama-sama kita membantu anak-anak kita mencapai impian mereka. Kira-kira apakah impian itu? Maklumat lanjut mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, sila layari. Okey. Boleh nampak PPPM 2013 hingga 2025? Boleh. Boleh? Okey. Nak cerdik kena makan ikan banyak ke? Tak. Nak kena ambil nak kena bedah otak ke? Tak. Nak kena apa boleh? Nak kena buat turun internet dalam otak ke? Tak. Jadi ini adalah pelan daripada kerajaan, Kementerian Pendidikan membantu untuk memperbaiki atau menambah baikkan pendidikan di Malaysia. Jadi objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ialah yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa. Jadi tengok daripada keadaan kita, situasi kita, sesuai dengan keadaan semasa, kemudian mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas, nampak tujuan yang jelas. Apa yang nak dicapai, apa yang perlu dicapai. Kemudian menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif. Jadi dah bila tahu tujuan kita apa, kemudian akan adanya transformasi, perubahan. Okey. Jadi dalam PPPM ni dah disebut dalam video tadi, yang pertama ialah 5 aspirasi pendidikan. Ini dalam sistem pendidikan. Okey, di mana dalam sistem ni keberhasilan yang pertama adalah akses. Okey? Akses yang mana 100% yang merentas semua peringkat pendidikan. Mana kata dari saja prasekolah sehingga kepada menengah atas. Tak adanya kita hanya tumpu pada sekolah rendah ataupun tumpu hanya pada sekolah menengah. Jadi semua daripada start prasekolah. Prasekolah umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Jadi 6 tahun kalau kita tengok sekarang dah ada prasekolah. Dulu tadika, betul tak? Betul. Dan kita masih di pasti ataupun taski abim tadika. Tapi sekarang kerajaan Kementerian Pendidikan dah khususkan untuk 6 tahun ada prasekolah. Okey, kemudian kualiti negara dalam kelompok sepertiga ke atas. Mana kata untuk melahirkan anak-anak yang berkualiti dalam pendidikan. Kemudian equity ni nak kata sejagat. Daripada segi bandar, sama je bandar dengan luar bandar. Kemudian perpaduan, okey, daripada sekolah ni lah lahirnya perpaduan. Sebab apa? Dalam sekolah tadi kita ada kebangsaan, jenis kebangsaan. Berlakunya perpaduan masa itulah kita jumpa kawan-kawan, betul tak? Saling berkenalan, saling bekerjasama. Okey, itu ada perpaduan. Kemudian kecekapan, sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Okey, seterusnya ini 6 aspirasi murid. Bukan setakat memperbaiki atau menambahbaikkan pada sistem pendidikan, tetapi Kementerian Pendidikan juga ada juga objektif nak keberhasilan kepada murid. Okey, yang ni yang utama, di mana nak melahirkan murid tersebut yang berpengetahuan. Pendidikan kata ilmu didik. So, mestilah nak melahirkan murid-murid yang berilmu, berpengetahuan. Kemudian kemahiran memimpin. Okey? Dan kemahiran berfikir, etika dan kerohanian, identiti nasional dan kemahiran demi bahasa. Kalau kita dulu kan, kita dulu hanya dengar je kan guru syarah. Tapi sekarang kita dah banyak ada aktiviti-aktiviti yang di mana murid tersebut kena ke depan. Okey, ada kemahiran memimpin, kemahiran berfikir, okey. Kemudian ini adalah 6 aspirasi murid. Seterusnya adalah anjakan transformasi. Okey, di mana dalam anjakan transformasi ini
pendidikan menyediakan kesamaratan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa, memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang ini yang dikatakan kemahiran Dewi bahasa tadi. Okey. Kemudian yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai-nilai, tadi nilai-nilai identiti nasional, nilai murni dalam kelas, bersama sahabat dan sebagainya. Kemudian yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Kalau kita sedar sekarang kita ambil apa? DPPI Diploma Bahasa Situasa Pendidikan Islam. Kenapa kita ambil? Sebab apa? Apa tujuan kamu ambil DPPI? Saja ke? Sebab apa? Jadi cikgu. Nak jadi guru. Okay, kalau kita tengok sekarang, Kementerian Pendidikan mengedepankan ataupun mengutamakan calon-calon yang ada latihan perguruan, khusus perguruan. Okey, jadi dekat sini ada kata transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Kalau sebelum ni pada zaman dulu habis PM pun boleh mengajar kan. Habis belajar universiti terus boleh masuk mengajar guru dan sebagainya. Tapi sekarang ditekankan nak bagi ada profesion perguruan tu, kita ada ilmu, tetapi macam mana kita nak mengajar? Semua orang ada ilmu, tapi tak semua orang berkebolehan ataupun tak semua orang mempunyai teknik mengajar yang betul. Nak memberi, orang kata apa? Kesampaian kepada murid tu. Murid tu dapat terima ke tidak? Bagaimana cara teknik guru tersebut? Okey, kemudian memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Okey, kepimpinan ni maksudnya pentadbiran sekolah, pengetua. Kemudian mengupaya JPN PPD sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan, di mana bukan setakat kepada murid, bukan setakat pada guru, malah ancakan transformasi ini bertuju kepada bahagian pentadbiran juga, pentadbiran JPN kan, Jabatan Pendidikan Negeri dan juga PPD daerah ya. Kemudian memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Okey, era kita zaman yang teknologi yang sangat moden, betul tak? Okey, jadi manfaatkan, di mana kementerian manfaatkan dengan teknologi ini untuk membantu kualiti penambahbaikan pembelajaran di Malaysia. Kemudian transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan, kemudian bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit, meningkatkan ketulusan untuk accountability awam secara langsung. Jadi anjakan transformasi seperti yang saya cakap tadi, okey, dia bukan hanya pada murid, bukan hanya kepada guru, bukan hanya kepada pentadbiran. Mana kata memerlukan kerjasama semua, di mana daripada murid, ibu bapa, guru, kemudian sistem pentadbiran sekolah dan juga Kementerian Pendidikan sendiri pun terlibat. Okey, kemudian dalam PPPM ni dia tak berlangsung terus 2013 hingga 2025 ni secara terus. Okey, dia secara berperingkat. Okey, di mana ada 3 gelombang transformasi. Maknanya perubahan tu bukan terus berubah terus. Okey? Jadi dia berubah secara berperingkat, di mana ada 3 peringkat perubahannya, di mana fasa persatu ialah pada tahun 2013 hingga 2015 dia mengubah sistem dulu. Okey? Tengok sistem. Okey, perubahan pada sistem. Kemudian fasa 2 2016 hingga 2022 dan 2020 beranjak ke arah kecemerlangan. Okay, dah nampak sistem perubahan sistem kat mana, tengok mana perlu penambahbaikan, kemudian beranjak ke arah kecemerlangan, baru bertindak seterusnya. Kemudian fasa yang ketiga iaitu fasa yang kita sekarang 2021 hingga 2025, mempercepatkan peningkatan kemajuan sistem. Semakin mempercepatkan. Okey, boleh? Boleh? Boleh tak boleh? Okey tak? Okey, PPPM boleh? Okey, maka
Bila habisnya PPPM ni, maka habisnya pendidikan, selesai kami punya pembentangan pendidikan di Malaysia. Jadi untuk seterusnya kita ada sedikit aktiviti. Okey, comel kan? Comel. Okey, ada sedikit aktiviti. Okey, aktiviti ni senang je. Saya tahu semua kawan-kawan ni, saudara-saudari semua kreatif-kreatif, kan? Semuanya cekap dan kreatif. Okey, jadi aktiviti ni adalah aktiviti yang berkumpulan, di mana kalau kamu nampak yang objektif kita tadi, okey, ini adalah kesimpulan. Kita nak dapatkan kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Okey. Okey, jadi saya nak semua orang bergerak mengikut kumpulan, di mana kumpulan 1 hingga 3, kumpulan 4 dan 5, kumpulan 6 dan 8, kumpulan 9 dan 10. Ini ikut kita punya kumpulan sekolah dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat ada 10 kumpulan yang sedia ada. Okey, saya minta bergerak sekarang. 10, 9, siapa lambat so kena bentak jangan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mana kumpulan 1 hingga 3? 1, 2, 3. 1, 2, kumpulan 2, 3. Boleh terus depan. Sila cepat. Kita ada 10 minit sahaja. Mana keren tu. Cik tak ada gerak ni. Ada beli di sana. Dia dah situ. Mohon kerjasama anda semua. Anda ada dulu. Sila 1, 2, 3 kat depan. 4, 5, 6, 8, 9 dan 10. Belakang. Okey, aktivitinya senang sahaja. Kamu perlu buat peta minda. Peta minda yang ringkas untuk kesimpulan, di mana kumpulan 1 hingga 3 sejarah pendidikan di Malaysia. Okey, hanya keluarkan poin-poin penting. Kemudian 4 dan 5 perbandingan sistem pendidikan sebelum dan selepas merdeka. Boleh buat perbandingan saja. Kemudian 6 dan 8 sebab dan tujuan penubuhan aliran sistem pendidikan mengikut kaum. Dan kumpulan 9 dan 10 agenda pembangunan pendidikan Malaysia. Okey, mind map tersebut boleh kamu hantar di grup WhatsApp. Okey, semua dah duduk di tempat masing-masing, di kumpulan masing-masing? Dah? Jelas saya punya arahan? Dah. Jelas arahan saya? Ya. Ada soalan? Ada. Sekali boleh nak asyik. Tapi kalau sekali tu tidak. Sebab yang nak bentang seorang je. Yang akan bagi kesimpulan seorang sahaja. Lagi di atas kenapa? Ada kumpulan tak? Lebih. Okey, pantas. Cepat weh. Hah? Kita nak masukkan syuhada dan kita nak masukkan dia tak masuk. Oh. Siapa? Syuhada. Mana? Oh, hai. Kenapa tak masukkan? Okey, campur je kumpulan 1, 2, 3, 4 dan 5, 6 dan 8, 9 dan 10. Okey, terus boleh buat sekarang. Dalam mana? Sekolah masyarakat ke? Oh, sekolah masyarakat kita 7 orang lah jadinya. Okey, boleh tengok modul, boleh buka slide nanti kami masuk dalam WhatsApp. 6. 6 dan 8.
Kami 6. 8. Oh, bincang. Ha? Sekali bincang ke? Kanan. Ni nak buat apa ni? Okey. Tutup ah. Sekejap, ada masalah lagi besar ni benda ni. Buat apa ni? Tak payah pasang. Tak boleh pasang. Tak apa. Kita bicarakan apa? Boleh ke? Apa ni? Disebabkan kesusahan masa, jadi saya minta minta banyak kelihatan kepada WhatsApp group. Semuanya saya nak wakil jaga seorang setiap kumpulan bagi satu daripada kesimpulan daripada tajuk yang pertama. Okey, kumpulan 1 unit 3. Siapa yang nak satu siapa? Fawaz, sila. Secara ringkas kita nak beri laluan kepada Puan untuk teruskan pembelajaran. Untuk sejarah pendidikan Indonesia dua fasa, iaitu yang pertama adalah sebelum merdeka, selepas merdeka dan pendidikan. Itu adalah secara ringkas inilah. Dan kalau kita lihat dalam sebelum merdeka tu ada dia punya tempo-tempo dia. Dan untuk fasa yang kedua selepas merdeka pun kita berdasarkan kepada laporan-laporan yang terbanyak tadilah, yang mana ada 5 laporan tu kan. Dan selepas peringkat yang ketiga iaitu pendidikan ala baru, iaitu mengenai strategi PIDP, iaitu Plan Induk
pendidikan dan seterusnya. Terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, seterusnya perbandingan sistem pendidikan sebelum dan selepas merdeka. Kumpulan 4 dan 5. Mana 4 dan 5? 4 dan 5. Mana kumpulan 4 dan 5? 4 dan 5. Kumpulan 4 dan 5. Fakriah. Nabila. Sila sekejap je. Duduk dekat tempat dulu pun tak apa. Kat situ tak apa. Perbandingan sebelum dan selepas merdeka, saya bagi tulisan satu jelas. Okey. Sebelum merdeka 1997, perbandingan yang pertama ialah pada 7 dalam pasal pendidikan yang mengaku kekayaan. Yang kedua, pada 7 dalam pasal pendidikan yang dapat dipusatkan kepada British. Yang ketiga, sistem pendidikan adalah sistem selepas merdeka dan selepas 1997. Yang pertama, pada 7 dalam pasal pendidikan mencapai tahap informasi secara beransur-ansur. Yang kedua, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pemerintah. Dan yang ketiga, alat pendidikan lebih jelas dan teratur. Okey, terima kasih Bila. Okey, kumpulan 6 dan 8. 6 dan 8. Siapa 6 dan 8? Ni 6, kan? Ya, ya. Kan? Siapa yang boleh? Ni. Raihan. Kan? Betul? Tadi. Okey, terima kasih. Sebab dan tujuan. Bagi satu pun cukup. Untuk mengukuhkan kuasa British di tanah Melayu. Terima kasih. Kemudian kumpulan 9 dan 10 maka ada yang nak tolong ringkaskan? Tak apa dengar? Okey. Okey, terima kasih Tuan Transformasi. Okey. Terima kasih semua atas kerjasama. Terima kasih Puan. Okey, mohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada kami dan mohon maaf kami terlebih masa. Okey, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.